Assalamualaikum, salam sejahtera dan sedang menonton Lensa IPT hari ini bersama dengan saya Syairul Islam. Pastinya hari ini kami akan membuka ruang kepada anda untuk kita berbincang bersama berkenaan dengan aktiviti perkembangan di institusi pengajian tinggi. Pastinya anda boleh tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di RTM Klik dan juga tonton kami di Facebook Live Lensa IPT setiap hari Sabtu jam 4.30 petang. Hari ini sebenarnya kita akan bercakap berkenaan dengan aspek pembangunan seperti ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk, perpaduan keselamatan dan kesihatan. Persekitaran adalah antara agenda yang perlu dipertingkatkan. Dan jika kita lihat kualiti persekitaran semakin merosot dan juga sumber alam semakin terjejas, walau bagaimanapun hari ini kita akan buka ruang kepada anda untuk mendengarkan apa penjelasan yang perlu kita dengarkan, dan juga hari ini juga kita akan mendapat jawapan teknologi dan juga alam sekitar perlu bergerak seiring demi kebaikan dan kelestarian pada masa akan datang. Dan untuk itu kita akan menjemput selepas saja nanti seorang figura yang tidak asing lagi, merupakan pemimpin Universiti Teknologi Malaysia, dan pastinya sebelum itu kami akan terbang dulu ke Universiti Putra Malaysia UPM untuk kita lihat apa yang disediakan oleh Universiti Putra Malaysia UPM. Kita kembali selepas ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran Arca 50 tahun UPM, Sistem Maklumat Alumni AIS UPM dan bagi Putra BIS at Alumni. Firstly, okay, honestly, saya nampak je and then like memang tertarik sudah lah, because I don't know what it is and I don't know what it's selling, but then like it looks interesting based on the shape of the thing, and then like the design of the cermin. I think like this could be implemented in every university lah, honestly, because nowadays not all students are studying, but they also study and doing entrepreneurship at the same time. So like we need to implement it and make it practical for every students to understand the works of how business works does, and like giving them like a side income also, and like what we call it, side intelligence of how to manage some business. Saya sangat teruja melihat inisiatif daripada bekas-bekas alumni UPM. Ini adalah satu pencapaian yang sangat bagus. Adalah satu inisiatif yang harus disokong, yang harus diketengahkan. Mencari ide bagaimana untuk mau meningkatkan ataupun kelainan dari segi mempromosi sesuatu produk. Tahun 2022 dibuka ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Episod pandemik COVID-19 belum berakhir, banjir, bencana alam melanda negara kita. Apa-apa pun, kesalahan bukan diletakkan kepada pembangunan yang mampan, dan juga kesalahan juga mungkin kita boleh cungkil daripada sikap ataupun attitude masyarakat dalam negara kita. Untuk membincangkan persoalan teknologi dan alam sekitar perlu berjalan seiring, kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologi Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Datuk. Datuk, kalau kita lihat kini Datuk, pembangunan teknologi pada hari ini sebenarnya memberi sumbangan serba sedikit kepada keberlangsungan hidup masyarakat di Malaysia khususnya. Dan kalau kita lihatkan di Malaysia sendiri, kita banyak bergantung kepada teknologi-teknologi untuk mempercepatkan mungkin kaedah penyampaian itu sampai kepada kita. Persoalannya Datuk, bagaimana teknologi kini menjaga kepentingan alam sekitar itu sendiri Datuk? Ya, terima kasih Syarul kerana sudi menjemput saya untuk membincangkan mengenai teknologi dan alam sekitar. Kalau kita tengok ya, betul, saya setuju teknologi banyak membantu, tetapi walau bagaimanapun kita tidak boleh melihat dari satu segi. Kita mengatakan, ada mengatakan bahawa
alam sekitar inilah disebabkan teknologi lah, maka alam sekitar kita ni tidak berapa mampan, contoh. Tetapi kenyataan itu sebenarnya tidak maknanya kurang tepat. Teknologi dibangunkan oleh manusia. Manusia yang membangunkan teknologi itu berdasarkan kepada keperluan, berdasarkan kepada ingin untuk membantu masyarakat, membantu ekonomi, seterusnya membantu negara untuk terus maju jaya. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah, adakah teknologi itu menjadi penyebab alam sekitar kita itu mendapat kesan yang tidak baik. Jadi persoalannya di sini. Pada pandangan ikhlas saya adalah, seperti saya cakap tadi, teknologi itu kita yang buat. Contohnya kereta. Kita yang innovate, kita yang develop manusia. Ya. Untuk apa? Untuk memberi kemudahan. Tetapi teknologi kereta itu menggunakan bahan api. Jadi kita tahu daripada dulu marilah, baik azali lah, ya, menggunakan minyak. Kemudian bertukar pada gas. Ada sebab. Kenapa bergas? Sekarang ini menuju kepada electric vehicle. Kemudian akan datang tukar kepada penggunaan hidrogen. So perubahan penggunaan jenis bahan api ini tidak lain tidak bukan adalah, pertama untuk meningkatkan kecekapan, kedua untuk menjaga alam sekitar. Baik. Ya. Kalaulah sesebuah negara atau sebuah institusi, ya, sebuah agensi ingin mengkaji keberkesanan teknologi itu, maka dia kena tengok secara menyeluruh. Bukannya kereta sudah, kita pandu kereta sampai ke pejabat sudah. Tetapi penambahan penduduk, ya, daripada tahun ke tahun, ya, penambahan teknologi lain yang seangkatan dengannya juga perlu kita tengok. Sebagai contoh, kenapa agaknya sekarang seluruh dunia begitu risau dengan pelepasan gas rumah hijau, greenhouse gases. Baik. Macam CO2, methane, dan sebagainya. Kenapa? Kerana ianya akan memberi kesan kepada perubahan iklim, climate change. Perubahan iklim, kalau suatu masa dahulu, kalau sebut bulan 11, 12, 1, 2 ni banjir, macam saya dah cakap. Dulu banjir kat mana? Pantai Timur. Sekarang ni terbalik. Barat dulu. Kan, bukan tu je. Berat juga kali ni kan. Kenapa? Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa perubahan iklim itu disebabkan teknologi semata-mata. Sebab ianya ada kaitan. Betul. Kenapa gas rumah hijau dikeluarkan? Kerana ada pembangunan. Kenapa pula ya? Kerana pembangunan itu menggunakan another teknologi yang boleh melepaskan greenhouse gases ini. Baik. Jadi disebab itulah bulan 11 tahun lepas penema United Nations adakan COP26 untuk mengkaji kesannya kepada alam sekitar. Dan Malaysia alhamdulillah tidak ketinggalan, dan kita juga berjanji bahawa kita akan meningkat, maknanya pelepasan itu kita akan dapat kurangkan sehingga ke tak salah saya 45%. Baik. Iaitu lebih 10% seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini adalah satu komitmen kerajaan kita di bawah rancangan Malaysia ke-12. Baik. Ya, tema yang ketiga itu menunjukkan kemampanan. So ini menunjukkan bahawa kita sebagai pencipta teknologi lah kan, ataupun kita telah bersetuju untuk melonjakkan kemampanan. Jadi tak bolehlah kata teknologi itu memberi kesan yang buruk, tetapi kita kena balancekan. Baik. Tapi contoh yang Datuk berikan tadi ibaratnya seperti dulu banjir di daerah Pantai Timur, sekarang dah merebak ke sini. Saya rasa seiring dengan pembangunan teknologi, itu bukan satu contoh ataupun hasil yang baik untuk kita lihat sebab banjir dah merebak ke seluruh negara. Mungkin teknologi yang melawan hukum alam ni, apa pendapat Datuk Fauzi? Saya rasa teknologi, saya rasa kalau kita tengok betul-betul,
Rasulullah sendiri mengatakan bahawa kita lebih tahu tentang teknologi untuk kegunaannya. Maknanya dari segi agama kita tidak pernah mengatakan menidakkan teknologi kan. Zaman dulu manalah ada pembedahan secara terbuka. Pembedahan menggunakan robot. Sekarang sudah ada. Jadi teknologi itu mungkin membantu. Siapa yang cipta teknologi itu? Manusia. Kenapa dia nak? Patah balik tadi. Ada keperluan. Jadi pada pandangan saya adalah beginilah ya. Untuk kita nak balancekan sesebuah negara atau institusi atau agensi perlu tag team lah. Bekerja bersama-sama. Kata orang Jawa, working together. Maknanya untuk mencapai sesuatu hajat hasrat, tak boleh kita kata Sairul yang pakar. Seorang tak boleh buat kerja. Kalau sebuah kereta, berapa jurutera terlibat? Jurutera elektrik, jurutera mekanikal, jurutera kimia, macam-macam jurutera. Jadi itulah maknanya kalau kita nak develop something, terpanggil orang membantu. Dan orang ni mesti hati terbuka. Betul. You know? Tak boleh kata you seorang yang tahu, yang lain tak boleh. Ini yang menjadi masalah. Kalau attitude, as you said, in the first place, attitude kita tidak terbuka, attitude kita tidak, berapa mendukung hasrat murni pembangunan teknologi itu sendiri. Okey, baik. Saya suka bila bercakap berkenaan teknologi ni, saya teringat waktu saya kecil dulu, Datuk. Bila diminta ataupun disuruh oleh cikgu lukiskan teknologi 30 tahun akan datang. Kita lakarkan potret bagaimana pembangunan teknologi pada tahun 2030, 2050. Sangat menarik. Namun beri banyak kemudahan seperti apa yang Datuk Fauzi katakan tadi. Namun keindahan kepada alam sekitar itu mungkin ada sedikit cacat celanya. Saya suka untuk kita kupilkan teknologi seperti mesin incinerator untuk pelupusan sistem pepejal misalnya. Jadi teknologi yang sebegini sejauh mana yang berbahagia Datuk ia melihatkan ia membantu melestarikan alam sekitar pada masa kini? Ya. Incineration itu dah lama di isu ni ataupun teknologi ni kan. Kita dah pakai lama. Tetapi buat masa sekarang ni ada penambah new development dalam teknologi itu. Tetapi new development teknologi itu yang kita perlu kaji. Dan kalau ianya pengkajian itu pula memerlukan berbagai kepakaran. Jadi pada pandangan saya tidak menjadi masalah untuk kita seek advice daripada academician, daripada practitioner, daripada dalam negara, daripada luar negara. Tapi pastikan ini menghasilkan ataupun the conclusionnya dibentangkan. Kita tak nak, saya pun tak suka kita nak bentang yang sonok aja. Yang sonok, faham yang sonok aja. Tetapi realiti tidak. So kalau jurutera, engineer, innovator ataupun pengguna, rakyat semualah bercerita mengenai the reality of certain technology. Ya, saya tak kata teknologi itu sempurna, tetapi kita kena be real. Baik. Ya, kalau incinerator contoh mengeluarkan asap. Ya. Pada pandangan saya sekarang dah ada teknologi yang mengurangkan. Contohnya. Jadi be real. Kalau teknologi ni sebenarnya begini-begini tapi hasilnya begini. Tak naklah cerita sonok-sonok aja. At the end nanti selepas 4-5 tahun, oh ini naik, ini keluar. Ini yang menjadi permasalahannya. We are not speaking the reality. We are only speaking the thing that orang tu nak dengar. Betul. Ini satu pada saya kesalahan. Sama ada semua pihak lah. Itu pasal real is important. Baik. Kalau kita menghadapi masalah, kalau 7 orang dengar, jadi 7 orang boleh bagi idea untuk membantu menyelesaikan. Betul. Kalau semua cerita seronok, sebenarnya mana ada teknologi sempurna? To be honest kan, mana ada? Betul. Mesti ada here and there. Betul. Tapi inilah kalau boleh, saya merayulah kepada semua pihak, we have to speak the reality. Explain the reality. Betul. Ya. Baik. Kita nak berhenti berseronok seketika, Datuk. Kita akan kembali berseronok selepas ini dalam Lensa IPT. Kita kembali selepas ini.
Kembali bersama kami di Lensa IPT berbincang berkenaan dengan teknologi dan alam sekitar perlu seiring. Kalau kita lihat, Malaysia sangat cergas dan sangat berdedikasi untuk bersaing dengan negara-negara yang lain seangkatan dengannya. Namun dalam pembangunan teknologi itu sendiri sebenarnya mungkin agak pantas kita sampai meninggalkan ataupun melupakan kelestarian alam sekitar itu sendiri. Jadi pada pandangan Datuk Seri, apa yang Datuk lihat tentang kesedaran rakyat Malaysia, antaranya mungkin kepimpinan di Malaysia sendiri, tentang pembangunan teknologi dalam negara dan juga kelestarian alam sekitar pada masa yang akan datang? Baik, pertama pembangunan teknologi. So, alhamdulillah sekarang ini kita memperkasakan ekosistem untuk kita menggalakkan semua pihak, termasuk para penyelidik, para jurutera di IPT, di industri, semua digalakkan oleh pihak kerajaan, pihak kementerian, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Musti dan sebagainya. Banyak kementerian memang menggalakkan. Kita tengah membangunkan, tengah memperkasakan ekosistem. Apa itu ekosistem? Kita kena ada platform. Kita kena ada pendanaan yang sesuai. Ya, ekosistem teknologi ni kalau kita tengok agak complicated. Ya. Tetapi it's not impossible. Maknanya dia ada dia berasas apply, pergi pada prototype, pergi kepada pilot plan, demo sebelum boleh komersial. Tetapi pusingan itu ramai tak sedar. Asas RM10 dana. Apply RM100. Pergi kepada pilot contohnya RM1,000. Dia punya julat. Pergi kepada pilot dah, pergi pada demo lah lagi tinggi. Tetapi di tahap mana itu pendanaan itu pihak kerajaan sekarang ini telah memperkasakan. So kalau itu selesai, saya pasti kalau tidak, sebenarnya kalau kita tengok Grab tu daripada mana? Malaysia. Pendrive tu dari mana? Malaysia. Kan? Jadi kita tak nak pada masa akan datang perkara-perkara ini terlepas. Betul. Jadi kita nak, alhamdulillah sekarang pihak kerajaan begitu peka, begitu prihatin, sistem pendanaan banyak dan kita di universiti kita galakkan. Malah kita akan membantu mereka. Yang kedua, untuk kita apa ni sebut tadi, yang kedua tadi keseimbangan. Betul. Untuk melestarikan alam sekitar. Contoh, senang je lah. Kita minum air, kita buang. Di highway nampak, di jalan raya nampak. Ini sebenarnya bukan teknologi. Ini sebenarnya attitude manusia itu sendiri. Ya? Attitude kita lah. Manusia termasuk awak, saya semua lah. Kenapa kita buang macam itu saja? Kan? Kalau kita disediakan tempat, buanglah ke tempat dia. Jadi kalau tengok, kenapa di negara-negara maju, kemajuan itu seiring dengan kemajuan adab mereka itu sendiri. Kemajuan itu seiring dengan kemajuan, bukan kemajuan mereka memantapkan jati diri mereka sendiri. Barulah alam sekitar. Apabila mereka mengetahui bahawa, oh, aku kena jaga alam sekitar, aku tak boleh buang. Contoh kan, aku kena kitar semula. Jadi pada pandangan saya lebih kepada ke arah itu, rather than kita cuba menjalankan teknologi. Padahal teknologi itu sebagai enabler saja. Contohnya kita pakai handphone. Cuba kita tak ada handphone satu hari, kan? Tak boleh hidup. Tak boleh. Maknanya jangan salahkan teknologi. Kita sebenarnya kan. Begitu juga kalau kita tengok, kita nak melestarikan alam sekitar, gunakanlah tenaga boleh diperbaharui seperti menggunakan fotovoltaik, solar contohnya kan. Kenapa dia tak buat? Begitu juga kereta tadi, kita gunakanlah hidrogen akan datang. So beginilah di Malaysia tu inovasinya memang mantul lah. Mantul Mantul tu mantap betul. Betul. Ya. Cuma in my opinion kita perlu bantu mereka cipta di Malaysia kerana
mereka itu memerlukan pendanaan. Ya. Kita kalau berbanding dengan negara-negara jiran, saya tak nak sebut nama jiran tu lah. Kalau dari segi productivity, creativity, dari segi inovasi dan juga lain-lain, kita lebih produktif sebenarnya. Berdasarkan kepada jumlah pendanaan yang diberikan. Ya. Dan sikit itu tapi deliverables-nya, productivity lebih tinggi. Ya. Dari segi itu maknanya we on the right track. Rancangan misi ke-12 insya-Allah akan lebih memacu, memperkasa dan seterusnya akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara produce more innovator. Kita tak nak jadi negara pengikut lah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kalau kita tengokkan di peringkat universiti sendiri, Datuk sebagai pemimpin universiti mungkin ada rangka kerja untuk memahami berkenaan, untuk memahamkan mereka ini, mahasiswa ini, supaya dalam kita melahirkan teknologi yang baru, masih lagi dalam pada masa yang sama memelihara alam sekitar. Apa rangka kerja? That's a good question. Kita buat living lab, makmal hidup lah. Ya. Contohnya kita nak membantu, kita nak sampaikan terus inovasi atau teknologi itu kepada masyarakat lah. Ya. Jadi 2 in 1 lah, 3 in 1 lah. Maknanya kita tak perlu mengatakan, oh kita nak mengajar. Tak, kita panggil masyarakat terlibat secara langsung. Contohnya kompos itu tadi. Ya, kompos, sampah ke apa, kita dah buat. Di Kangkapulai. Menang anugerah lagi. Nampak? So, kita panggil mereka, galakkan, terlibat urus. Sekarang, mereka, masyarakat yang memajukannya. So, Alhamdulillah, dengan bekerjasama dengan Yayasan Raja Sadik Sofia, insyaAllah, kita akan buat satu lagi di sekitar Pasir Gudang. Contoh. Keduanya, kita gunakan solar, untuk kita power, kita bagi elektrik kepada rumah-rumah orang asal di luar bandar. Yeah. Kita buat juga di Tanjung Surat. Jadi masyarakat terlibat. Jadi kita tak perlu dah kata masyarakat tak tahu. Di situ 2, 3 in 1. Mereka terlibat, mereka know how to maintain, how to run, and how to evaluate. Itu nilai itu yang kita akan cuba masukkan. Dan percaya atau tidak, di UTM juga kita juga selain berada dua yang tadi saya sebutkan, kita ciptakan teknologi membrane, air laut boleh minum. Tak boleh? Kita jadikan air boleh minum. 500,000 liter satu hari. Di Pantai Senuk di Bacok, sedang beroperasi sudah 4 tahun. Dana diberikan oleh Kementerian KPT. Nampak? Air laut boleh jadi air minum. So inilah maknanya masyarakat terlibat. Kita juga menjana menghasilkan tenaga kerja. Kita latih. Yeah. So kalau ini kita boleh buat, insya-Allah Malaysia boleh. Malaysia boleh tu pastikan boleh betul, tunjukkan. Bukan cakap saja. Betul. Dan inilah yang saya nampak dalam rancangan Malaysia ke-12. Baik. We make it happen, kata orang Jawa lah. Kata orang Jawa. Jadi kita berada di penghujung rancangan, Datuk. Mungkin ada secara ringkasnya sedikit harapan, nasihat dan juga pandangan Datuk kepada mereka yang sedang menonton Lensa IPT hari ini. Ya, Lensa IPT satu program yang bagus, ya. Boleh memberi pendedahan kepada masyarakat dan juga penglibatan IPT. Harapan saya adalah kita harus membuat sesuatu tu have to think the end in mind. Ya. Ya, kita harus memperkasakan komitmen kita, bukan cakap, bukan NATO, Ya. no action talk only. Jadi saya akan share juga satu surah Hud ayat 85. Allah berfirman, ya, mengatakan bahawa janganlah kita menggalakkan pemusnahan alam sekitar, lebih kurang macam itulah, ya. Ya, betul. Jadi maknanya alam sekitar ini juga sistemnya, berada dimafhumkan oleh Allah dalam kitab suci kita. Jadi maknanya saya berharap
semua yang berada di luar sana mencipta sesuatu untuk kepentingan agama kita, bangsa kita dan negara kita dalam bentuk penjanaan ekonomi. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, kerana sudi bersama kita pada hari ini, berkongsi pendapat dan juga memberikan peredahan kepada kita, rakyat Malaysia, berkenaan dengan teknologi dan alam sekitar perlu bergerak seiring. Apapun, dalam kita mengejar teknologi, kita harus tahu, faham berkenaan dengan kelestarian alam sekitar supaya pada generasi akan datang, ia akan menjadikan negara kita, masyarakat pada masa akan datang merasai kedua-duanya. Pembangunan teknologi dan juga alam sekitar itu dapat kita rasai, dapat kita hidup dengan bebas dan sihatnya, insya-Allah. Berpun terus menonton Lensa IPT setiap hari Sabtu jam 4.30 petang bersama dengan saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.